Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teacher nak bincang soalan latihan 1 yang ada teacher dah bagi. Bagi ni banyak minggu lah teacher bagi. Okey. Jadi tu pun ada lagi yang tak siap. Okey, mari kita tengok. Okey, sekarang ni latihan 1 yang teacher bagi ni adalah berdasarkan kepada nota yang ada teacher hantar dekat awak. Okey, nota yang teacher hantar dekat awak. Awak tengok elok-elok, awak baca nota PowerPoint tu elok-elok. Mesti awak boleh buat. Okey, soalan ni senang dan teacher tengok kawan-kawan awak yang dah hantar kebanyakannya betul. Okey. Okey, kenapa teacher tak guna buku teks? Teacher guna PowerPoint yang teacher buat ni sebab ada di antara awak yang tak ada buku teks. Okey, kita kalau dulu ada yang masuk RBT, ambil buku RBT tersalah ambil lah apa semua. Jadi tu sebab teacher pakai PowerPoint. Dan PowerPoint ni pun teacher dah masuk dekat dalam Telegram. Sepatutnya awak boleh buka dan awak boleh baca. Okey, sebab hari tu teacher ada tanya, ada ke tak masalah? Jadi tak ada siapa pun yang respon. Kalau ada masalah, teacher nak print nota, teacher nak hantar dekat sekolah. Okey, jadi tak ada yang respon. Jadi teacher assume awak boleh buka dan awak boleh tengok dan boleh buat latihan teacher. Okey, kalau awak ada masalah, bagi tahu teacher, teacher boleh bantu. Okey, kita terus kepada latihan. Okey, sekarang awak tengok. Image digital. Okey, image digital ni yang ambil gambar pakai handset. Okey, pakai handset, pakai kamera digital kamera tu. Okey, tak ada lah ni yang tak jumpa digital kamera pakai handset lah kan. Ialah gambar yang dirakam dan disimpan dalam bentuk pola 0 dan 1. Okey, pola 0 dan 1. Image digital disimpan secara elektronik seperti cakera keras dan pemacu kilat. Cakera keras ni hard disk. Okey, cakera keras ni hard disk CD. Okey. Dan pemacu kilat ni macam pen drive lah. Okey. Okey, kemudian audio digital ialah isyarat bunyi. Okey, isyarat audio digital ni isyarat bunyi yang telah ditukar kepada nombor perduaan. Ingat lagi nombor perduaan yang kita belajar tu? Okey, 100 100. Ni nombor perduaan. Dan disimpan dalam bentuk pola bit 0 dan 1. Okey, tengok kat sini. Ada 0, ada 1 dan juga 0. Tak ada nombor lain kan? Okey. Okey, audio digital boleh dihantar secara elektronik. Okey, apa dia audio digital ni? Suara lah. Awak rakam suara dekat dalam WhatsApp ke apa semua kan. Boleh dihantar melalui email dan juga telefon pintar. Awak menggunakan semua ni sekarang ni. Ni zaman awak ni semua ni. Okey, zaman awak. Okey, sekarang kat sini. Okey, dekat sini awak boleh tengok satu-satu. Awak boleh tengok satu-satu dekat dalam awak punya ni. Dekat dalam awak punya nota. Okey, dalam nota ni, okey awak tengok. Attribute bagi image digital ada resolusi, dimensi, kedalaman warna. Ini attribute, ni perlu untuk image digital. 3 benda ni menentukan image digital awak yang cantik. Okey. Kemudian audio digital. Apakah yang menentukan audio digital adalah kadar sampel dan kedalaman bit. Okey, isilah dekat dalam ni. Okey, sepatutnya awak boleh buat benda ni. Okey, berdasarkan nota. Okey. Kemudian padankan. Okey, resolusi adalah bilangan piksel pada image digital. Okey. Dimensi adalah ukuran panjang dan lebar image digital. Teacher duduk kat mana benda ni? Okey, semua ada dekat sini. Okey, semua ada dekat sini. Ni resolusi. Okey, bilangan piksel. Okey, ni dimensi. Okey, perlu faham je. Baca dan fahamkan. Kemudian unit ukuran resolusi adalah dot per inch. Okey, dot per inch. Contoh dimensi 128 piksel darab 72 piksel. Kedalaman bit warna bilangan 0 dan 1 ni.
Okey. Warna hitam nilai dia 1. Okey. Tengok soalan nombor 4. Lebih banyak bilangan warna dalam sesuatu image, maka lebih tinggi kedalaman bit warna. Okey, lebih banyak bilangan warna, lebih tinggi kedalaman bit warna. Okey, kalau awak tengok kan, pergi dekat shopping complex kan, awak tengok TV yang besar-besar, awak tengok gambar tu real kan. Bermaksud bilangan warna dia tu banyak. Kedalaman bit warna dia tu banyak. Okey. Lengkapkan maklumat mengikut binari. Kalau 01 kelabu cerah, 10 kelabu gelap, 00 putih. Ni semua ada. Dan awak kena hafal benda ni. Kena hafal. Okey. Okey, kemudian ditanya, apakah kadar sampel? Kadar sampel ialah bilangan sampel sesaat yang diambil oleh analog to digital converter. Okey, ada dekat dalam ni. Okey, kalau awak baca elok-elok. Okey. Kadar sampel. Okey, kadar sampel. Okey, ni nokta ni dia tak berapa ni, teacher dah repair. Okey. Awak boleh tengok dah. Okey, apakah itu kedalaman bit? Kedalaman bit ialah bilangan bit 0 dan 1 yang digunakan untuk mewakili aras rakaman setiap sampel audio. Okey, sekarang ni kita belajar image dan juga audio, gambar dan juga suara yang keluar. Okey, kemudian lengkapkan ayat berikut. Lebih banyak bit digunakan untuk mewakili sampel. Okey, lebih banyak bit. Lebih hampir persamaan antara audio digital dan audio analog asal. Okey, katakanlah kita catch it tak. Ni analog. Kita pergi kepada digital. Okey, kita rakam kan. Bila semakin banyak bit yang kita guna, suara analog ni hampir serupa dengan suara digital. Dah. Okey, kita tengok kedalaman bit. Kalau 8 bit adalah mono. Okey, 16 bit stereo, 24 bit stereo. Okey, saluran dia. Okey, awak tahu tak mono dan stereo ni apa? Okey, ada dekat dalam nota baru yang kita nak belajar. Okey. Jadi ni dia. Kalau mono hanya satu saluran. Daripada satu saluran pergi ke speaker ni. Okey. Pergi ke speaker ni. Okey. Daripada saluran ni yang pecah kepada left dengan right. Tapi kalau stereo, dia terus ada dua saluran. Saluran kanan, saluran kiri. Kita dengar macam mono ni dia macam satu je. Kalau stereo ni kita dengar macam ada macam gema sedap sikit stereo ni. Okey. Okey, itu saja untuk review latihan. Okey, untuk tajuk hari ini, okey, perkaitan saiz file image dengan format file. Okey, sekarang ni kita tengok dekat sini. Image, gambar. Bila kita ada sesuatu gambar, kita ada JPEG, kita ada GIF, kita ada BMP, kita ada TIFF. Okey, JPEG ni yang biasa kita guna, kita hantar gambar, JPEG, JPEG. Okey, data image dimanfaatkan untuk mengurangkan saiz file. Okey, maknanya JPEG ni dia punya saiz dia kecil, sesuai untuk kita nak send gambar kat dalam WhatsApp, okey, dalam email. Okey, GIF ni, graphic interchange format, adalah gambar bergerak. Okey, gambar bergerak, gambar goyang-goyang. Okey, bitmap ni pula adalah gambar yang dia lebih kepada gambar yang lukis, gambar berkualiti tinggi, lebih bagus daripada JPEG. Bitmap ni kita tak boleh manfaatkan kalau dia besar, dia katakanlah saiz dia adalah 30 MB. Kita tak boleh nak manfaatkan, kita tak boleh kalau 30 MB kita nak kecilkan dia kepada 20 MB. Tak boleh. Okey, tak boleh sebab bitmap adalah satu gambar yang asli.
gambar lukisan yang asli, yang kita lukisan secara digital lah. Kita tak boleh nak mampatkan dia. Memang dia cantik, memang kalau biasanya kalau orang yang guna Photoshop, Adobe Photoshop, memang dia akan pakai bitmap lah, gambar cantik. Okey, kalau kita amatur ni pakai JPEG pun tak apa dah, asalkan ada gambar. Okey. TIFF ni dia ni banyak digunakan untuk industri percetakan. Okey, bilangan warna ni 16 juta warna. Bilangan warna dia. Okey, 16 juta warna. Fail image boleh dimambatkan tanpa menjejaskan kualiti. Kalau bitmap kita tak boleh nak mampat, tapi TIFF kita boleh mampat. Kalaulah kita mampatkan dia contoh 30 kepada 20, dia boleh dimampatkan, kualiti dia tetap sama. Kalau sini A, kualiti A, sini pun kualiti A. Kalau JPEG ni ke GIF, kalau kita mampatkan, kalau kualiti kita mampatkan kan daripada 30 ke 20, okey. Kalau sini kualiti A, sini mungkin kualiti C. Okey, boleh. Okey. Benda dekat sini, kalau awak tanya, teacher, macam mana kita nak tahu dia tu JPEG ke, apa ke kan? Awak tengok dekat sini, awak tengok dekat download. Okey. Awak tengok. Ni PNG. Ni jenis PNG. PNG ni bermaksud dia tak ada tak ada background. Ni JPG, JPEG. Ni JFIF. Ni JPEG campur GIF. Okey. JPEG. Okey. Jadi awak boleh tengok ke sini. Ataupun awak klik kanan gambar ni. Awak pergi dekat properties. Okey. Ni dia punya jenis. Okey. Ataupun awak tengok kat sini. Tadi GIFF kan. Dia ada banyak. Jadi awak hanya belajar tu saja. Yang ni saja yang awak akan belajar. Okey, awak fahamkan yang ini saja. Okey. Kemudian ini ada aktiviti. Jadi kita tengok jawapan terus. Image yang sesuai untuk digunakan di internet, dan image ini mempunyai atribut Luxina. Background dia Luxina. Kita coret tadi kan? PNG. Okey. Image yang mempunyai 300 dpi untuk menampung percetakan, TIFF. Image yang besar kecil dan dapat menarik perhatian dengan bergerak, GIF. Image yang mempunyai saiz yang kecil dan dapat muat naik dan turun di internet dengan mudah adalah JPEG ataupun JPG. Okey. Bila awak dah faham yang ni, kita akan ada latihan 2. Okey, latihan 2 nanti teacher akan bagi latihan 2. Okey. Kemudian kita tengok perkaitan antara quality size, kedalaman warna dan resolusi image. Okey. Quality dan size image dipengaruhi oleh kedalaman warna, resolusi dan dimensi. Yang ada 3 tadi kan? Yang ada awak tengok tadi ada pecah pada 3 kan? Kan? Kat atas tadi kan? Lebih tinggi kedalaman warna, okey, resolusi dan dimensi, okey, tinggi ketiga-tiga ni tinggi, gambar akan jadi lebih menarik dan cantik. Okey, lebih banyak resolusi dan dimensi, lebih banyak piksel diperlukan. Okey, bila banyak resolusi dan dimensi, piksel kena banyak, saiz image akan menjadi lebih besar. Okey. Ni ada amali, siapa yang ada komputer, teacher tak paksa ya. Siapa yang ada komputer, okey, boleh buat cara ini. Okey, dalam buku teks awak pun ada. Okey, siapa yang ada buku teks dan ada laptop atau komputer di rumah, boleh buat amali 1. Try. Okey. Kita tengok dekat sini. Okey, ni teacher tak ingat nak keluarkan. Okey. Gambar bunga ros ni, okey, gambar bunga ros ni. Okey, awak buka pen awak buka pen ni ada arahan. Buka aplikasi pen dekat dalam komputer awak. Okey. Asal dia ni, saiz dia ni horizontal ni 100. Vertikal ni 100. Okey, ni gambar dia. Okey. Lepas tu kita resize kepada besar ni.
Jadi 250 ni 250. Apa yang kita dapat lihat? Jadi gambar ni kita tengok tadi smooth kan? Okey, kita besarkan sikit. Okey, smooth. Bila kita besarkan dia punya size dia, kita resize, nampak tak dia ada pecah-pecah? Dia tak cantik. Sebabnya gambar asal tu banyak tu. Jadi bila kita besarkan dia, dia tak sesuai dengan dia punya kedalaman, resolusi dan juga dimensi dia. Okey, kalau kita nak gambar besar, kita kena ambil gambar yang sesuai. Faham? Okey. Okey, dekat sini ada latihan 3. Senang je ni, awak baca dan fahamkan aja. Latihan berdasarkan apa yang awak baca. Okey, ni audio pula. Ni teacher dah terang tadi kan? Okey, ini audio mono, ini audio stereo. Okey, dia ada saluran kanan dan kiri. Okey, dia direct terus daripada sini audio yang keluar ada kanan ada kiri. Kalau mono dia satu saluran saja. Satu saluran. Lepas tu kita punya headset kita boleh dengar kiri kanan kan? Benda yang sama. Tapi kalau stereo saluran berbeza untuk right dengan left. Okey. Sekarang kita tengok kat sini. Kadar kedalaman bit audio. Bit audio. Tadi gambar ni kita pergi kepada audio pula. Adalah jumlah bilangan bit 0 dan 1 untuk setiap saat masa playback. Masa main balik. Kadar kedalamannya. Okey, bilangan 0 dan 1 yang jumlah bilangan 0 dan 1 setiap saat. Okey. Kadar kedalaman bit biasa diukur dalam bit per saat. Okey, bit per saat ataupun BPS. Kadar kedalaman bit dikira menggunakan rumus berikut. Kadar bit iaitu kadar sampel darab kedalaman bit darab dengan saluran. Okey. Sekarang kita tengok contoh. Okey. Dia kata satu fail audio mempunyai kadar sampel 44,100 Hz. Okey. Kadar sampel lah. Ni kadar sampel. Kedalaman bit dia 16 bit. Ni kedalaman bit dia 16 bit. Dan dua saluran bermaksud stereo. Okey, dua saluran kan? Jadi awak darabkan 44,100 darab 16 darab 2. Maka awak akan dapat 1411.2 kbps. Dia punya kadar bit dia. Boleh? Okey. Ni aktiviti 3. Kita tengok dekat sini. Susunan audio mengikut urutan kualiti. Peningkatan. Okey. Kalau awak tengok gambar rajah ni. Okey. Ini gelombang audio digital. Okey. Mana yang awak rasa daripada kurang kepada lebih baik? Mestilah yang ni dulu kan. Ni nombor 1. Tak apa comel. Ni nombor 2. Ni smooth. Tangga dia tu hampir tak nampak. Dia punya gede-gede dia tu kan. Hampir tak nampak. Okey. Jadi ni kadar kedalaman bit. Apa kat sini? Awak tengok balik dekat sini. Okey. Lengkapkan rumus bagi ini. Ini adalah kadar sampel. Okey, sini kadar sampel. Kadar sampel. Ini kedalaman bit. Ini adalah stereo. Saluran. Okey, boleh ada jawapan dah. QRP. Okey. Ada awak kira sendiri. Okey. Tengok dekat. Nanti ada latihan awak kena buat. Okey. Ini lebih kepada jenis-jenis audio. Audio wave tu apa? Okey, wave dikenali sebagai WAV. Ialah singkatan bagi waveform audio file format. Data audio adalah dalam bentuk tidak dimanfaat uncompressed. Oleh itu saiznya besar. Okey, bentuk wave. Wave ni adalah
saiz yang besar. Sama kalau gambar dia bitmap, BMP. Kalau audio saiz besar yang tak boleh dimampat adalah WAV. Semakin tinggi kualiti saiz audio, semakin besar file dia. Kalau awak tak percaya, awak cuba download lagu. Kualiti lagu tu best, mesti saiz dia besar. Tahu kan saiz? Saiz yang kita nak bubuh. Okey, kalau saiz tu banyak, jadi memory card kita terpenuh. Okey, itu kita panggil saiz. Okey. Audio format ini, format WAV ni lah, digunakan untuk audio berkualiti tinggi dan kedalaman bit yang tinggi. Macam penyanyi, dia akan guna WAV macam ni lah. Okey, boleh. Kemudian, MP3. MP3 ni yang kita biasa gunalah kan? MP3. Singkatan bagi MPEG 111. Format ini memampatkan data audio. Memampatkan. Kalau audio MP3, kalau gambar tadi kita panggil JPG. Dan membuang data yang dianggap tidak didengar. Fail ini besar kecil dan kualiti lebih rendah. Kualiti dia mesti lalu daripada wave. Wave ni tak boleh mampat, mesti dia bunyi dia sedap. Okey, format ini selalu digunakan kerana saiznya yang kecil. Kalau macam kita amatur, bukan penyanyi, hanya cikgu, murid, kita nak dengar lagu pada dengan MP3 lah. Tapi kalau macam Siti Nurhaliza, memang dia kena pakai wave. Okey. Kemudian MIDI. MIDI ialah singkatan daripada Musical Instrument Digital Interface. MIDI ni merekod dan mengawal nota bagi peralatan muzik. Format ini tidak menyimpan dalam pola 0 dan 1. Dia menyimpan data seperti not muzik, lagu muzik, bunyi peralatan muzik. MIDI ni dia macam dia bunyi muzik. Dia tak ada suara, tak ada suara lagu. Tak ada suara. Dia nak macam MIDI ni dia nak kata macam -1. Lebih kurang lah kot. Nanti teacher tengok balik MIDI ni. Sama tak dia dengan -1? Okey. Size file lebih kecil daripada MP3 MIDI ni. Kualiti audio sangat tinggi. Malah lebih tinggi daripada WAV. Format WAV dan MP3 sukar diubah kepada MIDI. Format MIDI pula kita boleh tukar kepada MP3. WAV dan MP3 tak payahlah kita nak tukar kepada MIDI. Tapi MIDI nak tukar kepada WAV atau MP3 mudah. Okey. Jadi teacher rasa teacher ajar sampai sini sahaja. Okey. Sampai sini sahaja. Minggu hadapan teacher sambung lagi sampai habis. Sikit je lagi nak habis. Okey, minggu depan kita akan buat sampai habis dan juga buat sedikit ujian. Ujian tengoklah kita buat quizzes ke, okey, Kahoot ke, game online minggu hadapan ya. Kalau tak ada apa arah lah. Okey, itu saja daripada teacher hari ini. Teacher akan bagi latihan ni kat dalam Telegram. Okey. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.